Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan masuk bab 11 iaitu keimunan manusia. Okey, di akhir pembelajaran pelajar akan dapat membanding bezakan di antara 3 jenis mekanisme pertahanan badan. Okey, apa maksud mekanisme pertahanan badan? Mekanisme pertahanan badan ialah mekanisme untuk melawan sebarang benda asing yang memasuki badan. Okey, pertama kita kenal dulu apa itu patogen. Patogen ialah mikroorganisma penyebab penyakit. Sistem pertahanan badan mengenali patogen sebagai benda asing atau dikenali sebagai antigen. Antigen akan merangsang limfosit untuk menghasilkan antibodi. Dan antigen dan antibodi akan berinteraksi yang mana antibodi akan memusnahkan antigen yang dikenali sebagai gerak balas keimunan. Dan keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen tadi. Okey, untuk barisan pertahanan badan kita ada 3. Yang pertama, kita ada barisan pertahanan pertama. Kemudian barisan pertahanan kedua dan juga barisan pertahanan ketiga. Okey, so 3 barisan pertahanan badan. Okey, mula kita akan tengok barisan pertahanan pertama dahulu. Okey, untuk barisan pertahanan pertama, ianya berfungsi sebagai pertahanan fizikal dan juga kimia yang menghalang kemasukan patogen ke dalam badan. Okey, apa yang dimaksudkan pertahanan pertama? Yang pertama, kita ada asid hidroklorik yang terdapat di dalam perut yang berfungsi untuk membunuh bakteria yang hadir dalam makanan dan minuman. Kemudian kita ada mekanisme pembekuan darah yang mana mekanisme pembekuan darah ni sebenarnya menghalang kemasukan bakteria melalui bahagian muka kita tu. Okey, so dia dari segi fizikal lah, dan juga kalau asid hidroklorik tadi secara kimia. Okey, kemudian yang ketiga adalah kulit, yang mana kulit ni merupakan pelindung fizikal yang menghalang kemasukan patogen. Kemudian penanggalan sel mati pada pembukaan kulit secara berterusan bertujuan untuk menyukarkan pertumbuhan pelbagai jenis mikrob, dan juga pelindung kimia melalui rembesan sebum, minyak dan juga asid dalam sebum menghalang pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Manakala peluh pula yang dihasilkan atau dirembeskan oleh kulit mengandungi enzim lysosome, iaitu enzim yang memusnahkan patogen. Okey, membran mukus yang melapisi permukaan saluran respirasi merembeskan medali melekit yang disebut sebagai mukus, yang mana mengandungi lysosome untuk memusnahkan bakteria dalam udara yang memasuki sistem respirasi ataupun pernafasan. Okey, kemudian seterusnya kita ada enzim lysosome itu sendiri, iaitu didapati di dalam air mata, hingus, mukus tadi, dan juga air liur, merupakan protein antimikrob yang dapat menguraikan serta membunuh sesetengah jenis bakteria. So, enzim lysosome penting untuk sistem pertahanan badan. Okey, seterusnya kita akan tengok sistem barisan pertahanan kedua. Ianya terdiri daripada, yang pertama biasanya dia akan muncul apabila seseorang itu demam. Ianya akan berlaku secara fagositosis dan juga keradangan lah. Okey, apa dimaksudkan dengan fagositosis? Maksudnya, yang pertama, dia akan mengepung patogen ataupun bakteria tu, kemudian dia akan cernakan, uraikan, dan akhirnya dia akan singkirkan bahan sisa daripada bakteria ataupun patogen yang memasuki badan. Proses ini dinamakan sebagai fagositosis. Dan seterusnya adalah keradangan. Okey, biasanya tisu yang rosak akan membebaskan histamin. Histamin akan merangsang gerak balas keradangan dengan serta-merta. Okey, itu fungsi histamin. Histamin juga meningkatkan
ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit tadilah. So dia akan bekerjasama untuk sel fagosit tadi menguraikan patogen ataupun bakteria yang memasuki tubuh. Contohnya yang ini terkena paku, mungkin di paku ni ada bakteria, patogen lain lah. So histamin akan bertindak balas untuk membolehkan fagositosis berlaku. Okey, barisan pertahanan ketiga, gerak balas keimunan oleh limfosit. Antibodi biasanya adalah spesifik, satu antibodi untuk satu patogen. Limfosit terbentuk di nodus limfa untuk menghasilkan antibodi. Dan ini adalah barisan pertahanan yang terakhirlah sebenarnya. Okey, terdapat dua jenis limfosit, iaitu limfosit T dan B. Okey, limfosit T sebenarnya yang menyerang sel dan dijangkiti patogen untuk memusnahkan patogen lah. Okey, manakala limfosit B sebenarnya adalah memori. Biasanya dia akan dirangsang untuk menghasilkan memori, dan sekiranya patogen yang sama akan menyerang sel pada masa akan datang, antibodi akan dihasilkan dengan serta-merta.